Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Kita masuk kepada bahagian kedua daripada bab kedua. Dan pada tajuk ini kita akan bincangkan apakah yang dipanggil sebagai voltmeter. Voltmeter secara asasnya adalah satu peranti atau untuk memaparkan bacaan yang kita ambil daripada kita punya litaran elektrik, dan khususlah untuk mengukur voltan. Dan kalau kita lihat kepada konsep PMMC, iaitu Permanent Magnet Moving Coil, yang berdasarkan binaan di Orson Welles. Jadi voltmeter digunakan untuk mengukur arus. Dan kalau kita lihat pada kita punya prinsip asas, kita punya meter dah di kawasan di sini. Ni kita punya kawasan meter lah, kawasan tempat kita nak buat ukuran. Ni kita punya konfigurasi yang tidak berubah. Ini untuk kita punya meter untuk mengambil bacaan. Tapi kalau kita nak gunakan konfigurasi di Orson Welles untuk mengukur voltan, jadi apa yang kita perlu tambahkan di sini adalah satu perintang sesiri yang kita wakilkan oleh RS. RS ni maksudnya series resistance. Dan kalau kita tahu di sini, kalau kita bahagikan arus lalu pada meter kita panggil IM, arus yang lalu pada di tangan series kita panggil dia IFS. Tetapi kalau kita tengok pada konsep litaran sesiri di sini, setiap arus yang lalu pada litaran sesiri adalah arus yang sama. Jadi arus IFS juga adalah mempunyai nilai yang sama dengan arus pada kita punya movement coil IM. Jadi gabungan antara litaran sesiri dan juga asas daripada meter di Orson Welles akan membina satu peranti untuk mengukur voltan yang dipanggil sebagai voltmeter. Dan voltan yang kita ukur ni adalah yang kita panggil sebagai VFSD. VFSD adalah full scale display. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya binaan asas asas kita adalah 1 meter sini. Dan di sini kita ada binaan kita punya rintangan dalaman RM, dan juga kita ada arus yang masuk AM. Dan kita ada satu litaran sesiri disambungkan menggunakan satu perintang. Ini kita punya RS, dan binaan ini membentuk kita punya voltmeter. Ini kita panggil sebagai VFSD, full scale deflection. Arus yang lalu sini tetap sama, adalah arus IM. Jadi apa yang multiplier lakukan, multiplier ni adalah kita punya series resistance lakukan, adalah untuk menghadkan arus yang lalu pada kita punya coil, supaya tidak melebihi nilai FSD, tidak melebihi nilai full scale deflection. Jadi kalau kita ada banyak kita panggil sebagai multiplier ataupun skala, jadi nilai-nilai series resistance akan berbeza lah. Sama juga dengan konsep
multiple multiplier untuk emitter yang kalau kita tengok dia ada nilai bintangan shunt yang berbeza, bintangan pirau yang berbeza. Jadi apa tujuan menggunakan voltmeter? Voltmeter adalah diukur untuk mengukur beza potensi antara dua titik. Dan titik itu adalah titik DC. Dan kalau saya lukis 1 litar DC sini, di satu dia punca bekalan, satu pelintang, dua pelintang. Okey, jadi kita pergi pada konsep asas, di mana kita punya punca bekalan ni katalah kita namakan sebagai E. E ni adalah R1, ini adalah R2. Okey, E ada berarti plus dan minus. Jadi apa yang tengok di sini, apa yang mula-mula ni akan jadi plus, yang minus ni adalah pada terminal yang terakhir, minus. Okey, jadi plus dan minus, plus minus, jadi minus plus minus, ini sudah minus, ni akan jadi plus. Jadi bagaimana kita nak ukur satu beza potensi? Untuk voltmeter yang mengukur satu beza potensi, B dengan garis di bawah ni adalah untuk DC dan DC, dia diukur secara selari, merintangi apa yang kita nak ambil. Dia tidak sama dengan konsep emitter. Voltmeter ini akan jadi plus, ini akan jadi minus, bergantung pada kita punya polariti ataupun kedudukan kita punya kutub rujukan, plus plus, minus dengan minus. Dan voltmeter akan disambungkan secara selari dengan komponen yang kita nak ukur. Jadi kalau kita tengok semula kepada litar kita yang asal, jadi saya akan lukis semula litar kita yang asal di sini adalah dengan satu ini merujuk pada kita punya meter, ada binaan RM, ada di tangan dalaman. Ini kita punya IM, harus untuk kita movement coil kita, dan kita punya untuk membina kita punya voltmeter, kita akan sambung satu rintangan sesiri. Untuk memahami konsep ini, saya akan lukis setiap kali supaya awak faham lah. Ini kita punya rintangan RS, dan ini kita punya V, F, S, T. IM sebab dia selari, sini pun masih sama nilai pada arus selalu pada RS, tetap dah juga IM. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya kedudukan di sini, sini adalah B. Katalah kita namakan V1 dan V2. Sini V1, yang ini V2. Contoh saja, kita namakan sebagai VM, iaitu yang ini katalah saya namakan ini sebagai VS. Ini untuk series. Jadi kalau kita lihat VFSD adalah VS tambahkan dengan VM. Jadi kalau kita tengok VFSD adalah IM kali RS. Ini kita punya VS lah, IM kali RS. Dan untuk VM kita di sini adalah IM kalikan dengan RM. Dan kalau kita lihat series resistance ataupun RS adalah
diterbitkan daripada persamaan yang asal ni, iaitu VFSD tolak IM kali RM dibahagikan dengan IM. Kita pergi pada contoh keempat. Di mana contoh keempat ni akan menunjukkan kaedah untuk mengira kita punya series resistance, ataupun dia juga dipanggil sebagai multiplier. Biasa dipanggil series resistance, kadang-kadang juga dikenali sebagai multiplier. Dan di sini kita ada voltmeter yang digunakan untuk mengukur 10 volt pada full scale. Jadi kita punya full scale adalah pada 10 volt. Dan kita punya meter adalah dia punya arus yang lalu pada 250 microampere, dan juga dia punya di tangan dalaman sebanyak 250 ohm. Jadi kita nak cari dia punya rintangan sesiri. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya binaan. Jadi kalau kita tengok di sini, binaan kita adalah ada IM, ada RM, ada IM di sini, ada RM yang di sini, dan kita juga ada multiplier RS kita yang kita nak cari. Dan kalau kita lihat dia punya VFS dia dah beritahu iaitu yang kita punya full scale value yang kita boleh ukur adalah 10 volt. Ni dia bagi pada awal tadilah. Dan kalau kita lihat, oleh kerana ni berada pada lintas sesiri, IFS adalah sama dengan nilai I, iaitu pada 250 microamp. Dan RM di sini adalah pada pada 250 ohm. Dan daripada kita punya KVL, jadi VFS adalah ikut yang di sini. VFS diterbitkan oleh VS tambahkan dengan VM. Kita akan dapat VFS tolak VS tolak VM adalah sama dengan kosong. Jadi kalau kita gunakan konsep KVL di mana dalam satu gelong nilai voltan tu jumlah nilai voltan tu adalah kosong. Dan kita daripada persamaan itu dapat terbitkanlah VS sama dengan VFS tolak VM. Dan apa yang kita nak cari di situ adalah RS. Jadi RS adalah VFS ditolak dengan IM RM dibahagikan dengan IM. Okey, dan ini yang di hujung ni adalah dia punya terbitan yang paling ringkas lah. Sebab kita tak nak bagikan IM RM bagi IM balik. Jadi ini yang paling ringkas lah yang boleh buat. Okey, jadi VM adalah IM RM dan VS adalah IM RS. Jadi itu yang kita dapat nilai yang ini nilai yang ini. Dan kalau kita lihat di sini VFS adalah pada 10 volt, IM pada 250 microampere, RM pada 250 ohm. Jadi RS kita akan dapat pada 39.75 kilo ohm. Ni kalau satu multiplier saja yang merujuk pada satu skala. Kalau ada beberapa skala, di kaedah dia berbeza. Apa yang dipanggil sebagai multi-range voltmeter. Kalau kita lihat
untuk sesuatu pembacaan yang tepat, kita perlukan julat-julat tertentu supaya kita boleh membuat bacaan pada yang paling hampir dengan full scale deflection. Jadi kalau kita nak kita gunakan kita punya selector tu, okey, adalah untuk memastikan bahawa bacaan kita itu tepat. Dan ada voltmeter yang dia ada banyak julat. Okey. Mungkin julat dia 0 sampai 1M, mungkin daripada 0 sampai 10M. Dia tengok dia punya sensitivity lah. Jadi untuk voltmeter yang ada banyak julat, ada banyak selector, kita perlukan, kita panggil sebagai series selector yang banyak. Kalau kita punya julat voltan kita ada 4 julat voltan, jadi kita punya series resistor pun kena ada 4 untuk mengukur kepelbagaian dia punya julat yang meter tu boleh ukur. Dan kalau kita lihat kepada binaan ni, binaan yang tak berubah lah bahagian sini tidak berubah, masih sama, iaitu kita ada RM dan kita ada IM. Dan kita punya rujukan di sini adalah VM untuk merujuk kita punya voltan melintasi kita punya movement coil ataupun kita punya di-ensemble configuration. Jadi yang di sini kalau kita lihat di sini kita ada 4 bintang R1, R2, R3 dan R4, di mana setiap bintang ni disambung secara sesiri. Kenapa tak selari? Kerana ni adalah voltmeter, bukannya ammeter. Kalau voltmeter kita ada di tangan sesiri yang disambung sesiri lah. Okey, jadi kita ada 4 julat. Kita ada julat pada 1, V1, julat pada V2, julat pada V3, julat pada V4. Dan kita perhatikan di sini bahawa setiap konfigurasi itu akan membawa nilai-nilai yang berbeza. Dan selector switch ni, kita tengok yang di bahagian pada selector switch, perubahan tu akan berlaku pada masukan. Kalau kita tengok pada selector switch kita yang di sini, kalau kita punya selector switch di sini perubahan tu selector tu akan berada pada masukan V1, V2, V3 dan juga V4. Dan kalau kita pergi satu persatu, jadi kalau kita tengok pada V1, okey, kalau selector tu ada pada V1, jadi nilai rintangan yang disirikan dengan kita punya meter adalah R1, R2, R3 dan R4. Jadi secara tak langsung di sini kita punya PS PS adalah IM kita dikali dengan R1 RS kita lah. Jadi RS kita adalah untuk V1 IM RS kita adalah R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Dan kalau kita alihkan kepada posisi yang kedua di sini, kalau kita alihkan pada posisi kedua pada V2 dan kita pindahkan dia punya selector tu, ada V2 dipindahkan pula di sini. Okey. Jadi arus akan masuk daripada plus masuk pada V2, kemudian lalu pada R2, akan lalu di sinilah, akan lalu pada masuk di sini, dia akan lalu pada R2, R3, R4 dan masuk ke sini. Boleh tak dia lalu pada V3 di sini? Boleh, tetapi kalau kita lihat dia tak dimasuk ke sini. Boleh, boleh. Tapi dia tak disambung mana-mana, jadi dia akan terputus sini lah.
Jadi dia akan anggap sebagai terputus. Oleh itu kalau kita lihat dia punya nilai B1 B2 di situ adalah pada pada B2. Pada B2 kita akan dapat IM masih sama, arus yang sama, adalah pada R2 tambah R3 tambah R4 dan seterusnya sampailah R4. Jadi saya akan skip yang ketiga, kita buat yang 4 kita buat yang 4. Sekarang ni konsep dia adalah konsep yang hampir sama. Kalau kita ubah ni pada 4 B4, apa yang berlaku adalah arus lalu daripada terminal positif masuk kepada selektor B4 sini. Dan dia hanya lalu pada R4 ke AM. Boleh tak dia lalu sebelah R3? Boleh. Tetapi dia akan tergantung. Boleh tak dia lalu sebelah sini? Sebelah yang di sini R3, R2, R1 boleh. Tapi R3 kalau sambung sini dia tak sambung mana-mana. Dia tergantung lah. Jadi dia akan anggap sebagai open. Boleh tak lalu R2? Boleh. Tapi di sini dia tak sambung mana-mana. Dia akan anggap sebagai terbuka. Oleh sebab itu kita punya nilai pada B4 adalah pada IM dan juga R4. Jadi pada B3 berapa? B3 adalah pada IM R3 tambah dengan R4. Asal disambung secara seri. Pada contoh kelima ni kita nak buat satu multi range voltmeter ataupun voltmeter dengan pelbagai julat skala, di mana di sini kita ada 4 jenis skala, iaitu adalah pada 0 sampai 10, 0 sampai 50, 0 sampai 250 dan 0 sampai 500. Jadi ada 4 skala lah. 10, 50, 250 dan juga 500. Dan kalau juga diberikan dia punya tangan dalaman RM adalah pada 100 ohm dan juga IFSD adalah 1 mA. Dan diingat semula IFSD itu adalah sama juga dengan nilai ini, sama juga dengan nilai current movement, sama juga pada 1 mA. Kenapa dia sama? Pasal dia bersambung secara sesiri. Jadi kalau kita lihat dia punya binaan asas adalah satu meter untuk memaparkan kita punya keluaran bacaan, dan juga ada satu series resistance RS. Jadi inilah kita punya binaan asas untuk kita punya voltmeter. Jadi bentuk asas, kalau kita tengok di sini dia ada 4 skala, iaitu daripada 10, 50, 250 dan juga 500. Jadi setiap skala ni ada dia punya rintangan sesiri sendiri. Jadi kalau kita lihat pertama sini, kalau kita sambung pada B1, rintangan sesiri dia adalah R1, R2, R3 dan juga R4. Jadi kalau kita sambung kita pada B1, kita punya series resistance adalah R1, R2, R3 dan juga R4. Kalau pada B3 contohnya, dia punya rintangan sesiri adalah R3 tambah R4. Di mana kalau kita sambung pada B3, arus yang lalu nanti adalah pada
konfigurasi ataupun sambungan. Kita sambung di sini ya. 3, kita sambung terus pada R3, R4 sebelum dimasuk pada kita punya meter. Jadi itu adalah dia punya konsep ya. Dia punya konsep. Jadi kita nak tengok satu persatu bagaimana ia dikira ya. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya sambungan, kita akan buat satu persatu dahulu, kemudian baru kita kira. Jadi kalau kita tengok arus movement adalah juga dikenali juga sebagai arus full scale, iaitu diberikan pada 1 mA. Dan kalau kita lihat di sini RS adalah VFS tolak IM RM per IM. Jadi kalau kita kembali semula pada kita punya konsep asas, iaitu yang begini ya. Kita ambil sebagai satu skala saja. Ini kita punya IM, ini kita punya RM, ini RS, dan sini adalah VFS, yang ini kita panggil sebagai VS, dan juga yang ini kita panggil sebagai VM. Jadi VFS sama dengan VS tambah dengan VM, iaitu IS sama IM RS tambah IM VM. Dan dari situ kita dapatlah kita boleh terbitkan bersama kita di sini, iaitu kita akan gunakan RS sama dengan VFS bagi IM ditolak dengan RM. Jadi kita lihat pada julat pertama. Jadi kalau kita tengok pada julat pertama pada 10 volt, RS di sini adalah R4. Jadi kalau kita tengok pada ini, switch ni akan pergi pada 10 volt, dia hanya akan lalu pada R4. R4 ni akan jadi kita punya RS, iaitu series resistance. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya persamaan yang diberikan, RS adalah sama dengan R4. VFS ni tengok pada kita punya full scale iaitu pada 10. Jadi V4 kita adalah pada nilai 10 volt. Dan 10 ni merujuk pada kita punya skala ni, skala maksimum 0 sampai 10. Jadi bagaimana kita nak ukur? Okey, jadi RS adalah VFS tolak IM RM bagi dengan IM. Ataupun kalau nak gunakan yang lebih ringkas, kita gunakan sebagai VFS bagi IM ditolak dengan RM. Sebab benda samalah. Jadi VFS kita adalah 10, IM kita adalah 1 mA, itulah RM kita adalah 100 ohm. Jadi 10 bagi dengan 1 mA dapatlah 10K. 10K tolak dengan 100 ohm, dapatlah yang ni lah, 9.9 kilo ohm. Jadi ada beberapa kaedah nak mengira. Jadi kalau kita tengok kepada yang ini, kepada kaedah yang ini, dia akan ambil sebagai satu rintangan total. Di sini katalah kita ada RS secara umum IM, kita ada kita punya meter, dan meter ni kita ada kita punya internal resistance RM. Okay, jadi inilah kita punya VFS. Jadi dia diterjemahkan kepada satu rintangan total RT di sini. Ini adalah VFS dan ini tetap pada IM. Jadi rintangan total di sini adalah VFS bagikan dengan IM. Jadi 10 bagi dengan 1 mA dapatlah 10K. Dan R total adalah, sebab dia sambung secara sesiri, jadi R total adalah RS di sini
Total ni adalah yang di sini RS dan juga RM. R total, jadi R total adalah R series tambah dengan R movement coil, dapatlah R4 kita tambah RM. Dari situ juga kita mencari nilai R4, iaitu R4 adalah RT tolak RM, 10K tolak dengan 100 ohm, dapatlah 9.9 kilo ohm. Jadi kita akan dapat jawapan yang sama dengan kaedah yang pertama tadi. Soalan kedua pada 50 volt. Jadi kalau kita lihat yang di sini, kita masukkan pada 50 volt. 50 volt ni merujuk kepada kita punya VFSD, iaitu voltan full scale deflection. Dan kalau kita sambungkan di sini, dia akan lalui R3 dan 4, di mana R3 dan R4 ni akan membentuk kita punya serial resistance ataupun di tangan siri kita. Jadi RS adalah R3 tambah R4, di mana VFS merujuk kepada kita punya scale ni, kita punya full scale deflection, dan RS adalah gabungan siri antara R3 dan juga R4. Jadi kita masih menggunakan formula yang sama, iaitu RS sama dengan VFS tolak IM/RM bagikan dengan IM, ataupun kita boleh gunakan formula yang lebih ringkas. Okey, dan kita dapati bahawa RS ni adalah 49.9K. Dan apa yang kita telah tahu sebelum ini, R4 yang kita dah kira sebelum tadi ni, nilai ni adalah pada 9.9K. Okey, dan RS di mana gabungan RS, R3 dan R4 membawa nilai sebanyak 49.9K. Jadi kita nak cari dia punya nilai pada R3. Jadi R3 kalau kita tengok pada formula yang di bawah ni, R3 adalah RS tolak R4 daripada yang kita terbitkan daripada formula di atas ni Dan kita dapati bahawa pada R3 nilai dia adalah pada 40K. Ini kalau binaan untuk dua skala. Kalau 3 skala kita akan tengok bagaimana dia punya situasi. Okey, contoh yang ataupun skala yang kedua adalah 250, di mana 250 adalah dia punya 250 ni adalah dia punya full scale deflection, ataupun dia punya skala yang boleh mengukur voltan daripada 0 sampai 250. Kalau 50 dia boleh ukur sampai 50 lah. Kalau melebihi 50 dia akan overshoot ataupun overshoot dia punya skala. Jadi kita boleh dapat bacaan yang kita nak baca. Dan daripada kita punya perkiraan awal tadi, kita dah kira tadi R4 dapat pada 9.9K, dan R3 adalah nilai yang dah ukur tadi adalah 40K, di mana pada keadaan ini arus akan lalu pada R2, R3 dan R4, di mana tiga-tiga kombinasi ini akan membentuk satu rintangan sesiri. RS kita lah 2 tambah R3 dan juga R4. Dan VFS sama macam tadi, merujuk pada kita punya full scale deflection pada 250. Okey, kalau full scale deflection kita sini pada 250, kita punya ini pun pada 250. So ini kalau skala yang kita pilih 250, full scale voltage pun 250. Jadi daripada itu kita akan kira dia punya RS gunakan formula yang sama, VFS tolak IM kali RM dibagikan dengan IM, kita dapatlah 249.9 kilo ohm. Dan kita tahu bahawa RS ni adalah gabungan antara R2, R3 dan R4. R3 dan R4 kita dah tahu dia punya nilai, jadi kita dapatkan nilai untuk R2. Jadi daripada formula ini yang di atas ni, kita dapati bahawa R2 adalah RS
tolak R3, tolak R4. Jadi kita dapati bahawa nilai R2 adalah pada nilai 200. K. Nilai R2 kita dapatlah ni pada nilai 200K. Jadi kita pergi pada skala yang terakhir, iaitu pada skala 500. Okey, dan kita tengok semula. Ini R4 kita dah tahu tadi pada 49.9 kilo ohm. R3 pada 40 K. R2 pada 200 K. Jadi kita nak tengok apakah nilai R1 kalau skala yang kita pilih, okey, membentuk satu rintangan sesiri, di mana rintangan sesiri itu adalah gabungan antara R1, R2, R3 dan juga R4. KRS ini hanyalah berlaku sekiranya kita punya skala kita pilih pada 500 volt. Jadi dia akan lalu pada R1, R2, R3 dan R4 yang membentuk rintangan sesiri. Jadi BFS masih sama, itu tengok pada skala, itu pada 500 volt, dan kita kira kita punya RS gunakan formula yang sama, dan kita dapati bahawa nilai RS daripada R1, R2, R3 dan R4 membawa nilai sebanyak 499.9K. Jadi kita dapati bahawa nilai R1 kita adalah pada nilai 250 kilo ohm. Okey, jadi nilai R1 di sini adalah pada 250 K. Jadi kita punya binaan voltmeter untuk multiple range voltmeter ni dah tahulah. R1 250, R2 20K, R3 40K, R4 9.9K. Jadi kalau skala-skala ni berubah, katalah menjadi 200, mungkin yang telah 250 ini, setelah yang 250 ini jadi skala 200, mungkin nilai ini dah berbeza. Apakah itu voltmeter sensitivity? Secara amnya, voltmeter sensitivity ini yang dilabelkan sebagai pi adalah nisbah jumlah rintangan sesiri kita terhadap voltan pada full scale, dan dia adalah diekspresikan ataupun dinyatakan dalam unit ohm per volt. Jadi untuk memudahkan memahami konsep ini, kita akan gunakan satu contoh. Di dalam contoh ini kita punya arus kita punya FSD, iaitu IM kita pada 100 mikroamp, dan kita punya rintangan pada gelong adalah pada 1K. Dan daripada sini kita ditugaskan untuk mencari kita punya multiplier resistance, ataupun juga dikenali sebagai serial resistance ataupun RS. Okay, multiplier resistance ni juga boleh dikenali sebagai kita punya RS, itu serial resistance. RS, di mana voltmeter ini adalah untuk mengukur 50 volt pada skala penuh, full scale. Jadi kita punya BFSD dah diberikan pada 50 volt. Skala dia bacaan adalah antara 0 sampai 50.
Jadi kalau kita lihat kepada kita punya gitar, yang paling asas adalah untuk voltmeter ni satu indikator untuk bacaan kita punya pengukuran. Di mana meter ni ada internal resistance yang dilabelkan sebagai RM, dan dia juga ada multiplier resistance ataupun serial resistance yang disambung secara sesiri yang dinamakan sebagai RS, dan pada titik ini dipanggil sebagai VFSD, di mana pada meter nilai itu adalah VM, pada serial resistance, pada multiplier resistance kita panggillah sebagai VS. Jadi RT adalah R total adalah RS tambah dengan RM, iaitu kita punya VT, VFSD ni juga kita boleh letak sebagai VT, V total, VT kali dibahagikan dengan IM. Kerana apa? Pasal kita dah tahu arus pada meter ni, movement coil, kita labelkan IM, oleh kerana dia sambung secara sesiri, nilai arus tetap sama, iaitu pada IM. Okay, jadi RS adalah VT bagikan IM tolak RM, jadi 50 bagi 100 mikro. Nah, kita punya IM ni kita tahu tadi dah diberikan pada 100 mikro ampere, dan RM kita adalah pada 1K. Dan kita dapati bahawa nilai RS tu adalah pada 499 kilo ohm. Dan kalau kita lihat nilai R total adalah RS tambah RM, jadi kita akan dapat pada 500K. Jadi untuk ini kita nak kira kita punya 0.8 FSD, 0.5 FSD, 0.2 FSD. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Sebagai contoh, kita satu skala penuh kosong, skala penuh kita sampailah 50 volt. Okey, jadi skala penuh ni adalah ni pada kosong sampailah inilah 100%. 100% sampailah 100%. Jadi berdasarkan pada kedudukan jarum, jarum kita berada di sini. Okey. Dan kita nilai berapakah peratusan kedudukan jarum ni daripada skala penuh. Sebagai contoh, katalah kedudukan jarum ni adalah pada 80% daripada skala penuh. Ini dipanggil sebagai 0.8 FSD. Bermaksud 80% per 100 daripada kita punya FSD adalah pada 0.8 FSD, iaitu pada kita punya deflection pada 80%. Jadi kalau pada 0.5 FSD bermaksud yang ni pada 50% lah, di tengah-tengah. Dan pada 0.2 ni bermaksud 20% daripada skala penuh kita punya kedudukan jarum. Jadi di sini kita akan ambil apa yang nyata sahaja ya, iaitu kita punya IM. Kedudukan nyata IM adalah pada 100 mikroampere. RM kita pada 1K. Jadi pada 0.8 FSD, jadi arus yang lalu pada kita punya litar dan juga deflection dia adalah juga pada 80%. Jadi air movement coil pada 0.8 ni merujuk pada kita punya peratusan ya. Merujuk pada kita punya peratusan 80% adalah pada 0.8 dikalikan dengan 1 dengan IM, iaitu kita punya
movement coil kita, current pada movement coil kita. Jadi 0.8 kali dengan 100 microampere dapatlah 800 microampere. Jadi untuk V total kalau kita lihat kepada kita punya gitar yang asal secara umum, ini RS, kita punya V total di sini, ataupun kita punya VFSD adalah arus pada RS kali dengan arus pada RM. Tetapi pada keadaan ini, arus yang lalu yang memberikan voltan di sini adalah pada 80%. Nilai arus itulah arus IM pada 0.8, iaitu pada 80 microampere. Jadi nilai V total pada 0.8%, 0.8 ataupun 80% full scale deflection adalah pada 40 volt. Kita boleh juga guna yang begini. Kalau 0.8 bermaksud 0.8 kali dengan VFSD, iaitu 0.8 kali dengan 50, maaf, dan dapat juga pada 40 volt. Okey, boleh, mana-mana pun boleh. Tetapi itu yang saya sebutkan tadi, kita merujuk pada yang nyata saja, iaitu nilai pada movement coil saja, iaitu kita akan ambil IM dan juga RM yang sedia ada. Kalau kita lihat kepada 50% FSD ataupun 0.5 FSD, kita dapati bahawa arus yang lalu pada kita punya meter itu juga adalah pada julat 50%, iaitu pada 0.5. 0.5 kali IM adalah 0.5 kali dengan 100 microamp, dapatlah 50 microampere. Dan kalau kita lihat dia punya V total juga berkurang sebanyak 50%. Kalau kita punya full scale pada 50, pada 0.5 pun kita akan dapat pada separuh, iaitu pada 25 volt. Dan kalau kita lihat pada 20% FSD, jadi kita boleh beranggapan bahawa arus pada 20% full scale deflection ni akan berkurang sebanyak 20% daripada bukan berkurang, dia akan berada pada 20% berdasarkan full scale, kita punya full scale. Jadi dia akan berkurang lebih kurang 80% daripada full scale. Jadi kalau 20% daripada 100 microamp, kita boleh beranggapan bahawa dia adalah pada 20 microampere daripada kita punya perkiraan yang ini. Jadi kalau 20% adalah 0.2 kali dengan IM kita, 0.2 kali dengan 100 microamp, dapatlah 20 microamp. Serupa juga dengan kita punya V total. Dan V total kita adalah IM pada 20% kalikan dengan kita punya masukkan perintang, iaitu RS dan RM. Jadi kita dapatlah pada 10 volt, iaitu 20% daripada kita punya full scale pada 50%. Jadi daripada kita punya contoh tadi, jadi bahawa kita dapati kita punya R total adalah RS tambah dengan RM. Kerana apa? Kalau kita lihat pada voltmeter, binaan utama adalah kita punya skala bacaan, dan dia ada di tangan dalaman RM, dan arus yang lalu pada kita punya meter kita panggil sebagai IM, air movement coil. Dan dia oleh kerana dia adalah voltmeter, dia akan disambung secara sesiri melalui satu perintang sesiri yang dipanggil sebagai RS. Dan inilah kita punya voltan full scale deflection kita.
Dan daripada kita punya contoh tadi, ni bukan secara general. Contoh kita tadi, kita punya full scale deflection, kita punya voltmeter adalah pada 50 volt. Bermaksud skala kita daripada kosong, paling maksimum ini adalah pada 50 volt. Dan full scale deflection kita pada 100% ni. Full scale iaitu maksud dia pada 100% deflection, kita akan dapat nilai pada 50 volt. Dan kalau kita lihat di sini, kita punya sensitivity ditarifkan sebagai jumlah rintangan, nisbah jumlah rintangan terhadap kita punya skala penuh, voltaj skala penuh. Jadi kita punya R total daripada RS tambah RM, kita dapatlah pada 500K. Full scale deflection kita adalah pada 50 volt. Jadi kita akan dapat pada 10 kV per volt. Dan dia juga, kalau kita lihat di sini, dia boleh juga ditarifkan sebagai songsangan daripada kita punya arus full scale. Di mana arus full scale kita di sini, kalau kita lihat daripada persamaan yang di atas ni, arus full scale kita adalah IM. Jadi IFSD kita adalah sama dengan IM. Jadi songsangan daripada arus full scale kita adalah songsangan daripada arus IM, iaitu 1/100 microampere. Jadi kita akan dapat benda yang samalah pada 10 kilo ohm per volt. Sebab unit dia dalam, dia punya unit sini adalah unit, dia punya unit ditarifkan sebagai ohm per volt. Dan kalau kita tengok voltmeter resistance ataupun yang kita ambil sebagai input resistance, yang kita terbitkan daripada persamaan di atas ni, di atas yang ini, dalam arti bahawa arti kita adalah sensitivity kali dengan kita punya julat skala kita. Apa yang kita boleh rumuskan daripada contoh tadi, sekiranya satu voltmeter, di mana voltmeter tu full scale tu, dia punya julat full scale kita tak tahu. Jadi kita punya sensitivity kita boleh tentukan daripada nisbah songsangan kita punya arus pada skala penuh. Jadi kalau kita lihat, kita punya sensitivity itu kita ditarifkan sebagai unit ohm per volt. Dan dia adalah berkadar terus dengan kita punya arus pada kita punya julat full scale kita. Dan ini menentukan pergerakan kita punya voltmeter. Jadi kita punya formula untuk sensitivity boleh ditarifkan sebagai phi sama dengan 1 per full scale current kita, ataupun yang biasa kita gunakan adalah nisbah jumlah kita punya rintangan pada kita punya meter terhadap voltan full scale kita, di mana kita punya rintangan ini akan mengambil kira nilai rintangan sesiri kita dan juga nilai rintangan dalaman. Dan kalau kita lihat pada kita punya full scale current di sini, kita ambil phi sebagai satu nisbah current pada FSD. Kalau katalah FSD kita pada 10 microampere, kita akan dapat sensitivity kita pada 100 kilo ohm per volt. Dan kalau kita punya full scale current kita pada 1 milliamp, kita akan dapat dia punya sensitivity pada 1 kilo ohm per volt. Untuk
ingatan semula bahawa kita punya skala ini kita punya full scale current, full scale deflection current adalah sama dengan kita punya current pada movement coil kita. Dan kita dapati di sini bahawa R total merupakan, sebab dia adalah disambung secara sesiri, R total kita adalah RS dan juga RM. Boleh dikira juga menggunakan kita punya skala pada kita punya voltan, skala penuh kita, voltan full scale deflection kita kalikan dengan kita punya sensitivity. Inilah kita punya julat. Kalau julat kita 50 lah. Kalau julat kita 100, dia akan jadi 100. Okay, jadi kalau kita tengok di sini, telah RT kita ni, tengok dia akan berubah nanti kita punya julat di sini. Kalau julat kita 50, jadi kalau kita ambil yang ini, kalau julat kita 50 volt kali dengan sensitivity kita kepada 1 kilo volt per 1 kilo ohm per volt, kita akan dapat RT kita pada 50K dan seterusnya lah. Okay, kita ambil contoh terakhir untuk voltmeter. Sekiranya diberikan full scale deflection. Okay, full scale kita dah diberikan antara 0 sampai 500. Jadi kita punya VFSD adalah pada 500. Jadi kita punya ini adalah kita punya VFSD sama dengan 500 volt. Dan kita punya sensitivity kita adalah pada 10 kilo ohm per volt. Dan dapatkan dia punya input resistance. Okay, kita kena ingat input resistance kita adalah R total kita adalah RS dan juga RT, RS dan juga RM. Maaf ya, RS dan juga RM. Jadi kita hanya boleh kira R total kita adalah voltan pada full scale deflection kita pada 500, file kita pada 10K per volt. Jadi 500 kali 10K per volt dapatlah pada 500 mega ohm. Ini adalah untuk R total. Kenapa ini berubah? Kenapa kita ambil R total? Untuk ingatan di sini, RM kita dan juga kita punya IM ni tidak berubah. RM tidak berubah. Internal resistance untuk voltmeter masih sama, tetap. Katalah pada 1K lah, yang berubah adalah dia punya serial resistance. Okay, dan kita akan sambung semula untuk kita punya bahagian yang berikutnya.